Chen Feng, bagilah Pak Cik satu peluang lagi. Tolonglah ambil dulu semua tembikai ni. Bayar harga kotak pun jadilah. Ya, 10 sen pun boleh. Tolonglah bersihkan dulu, ya? Kalau tak, semua akan busuk di ladang. Awal-awal dulu buat apa? Manalah tahu cuaca cerah macam ni. Tiba-tiba boleh jadi ribut. Jalan pun boleh putus. Hujan nak turun. Saya dah cakap dengan kamu semua 3 hari lepas. Tembikai akan pecah, jalan akan putus. Saya dah beritahu awal-awal. Kamu semua sendiri yang cakap harga saya rendah sangat. Nak tunggu harga tinggi dari internet. Tapi takkanlah tak ada langsung. Peluang hidup pun tak bagi? Peluang hidup? Oh. Masa saya bagi duit pendahuluan, kamu panggil saya penghisap darah. Sekarang semua tembikai dah pecah. Baru teringat nak peluang hidup? Bang Feng, lori ke daerah selatan dah kena jalan. Dulu kamu tak nak jual. Sekarang bila kamu minta saya pun tak boleh beli lagi. Jangan pergi, Bos Chen. Jangan tinggalkan kami. 3 hari lepas, saya pujuk semua petani tembikai untuk bersihkan tembikai di ladang sebelum ribut. Tapi mereka cakap saya tekan harga dan kejam. Sekarang mereka dah biarkan tembikai elok jadi rosak. Nak cari saya beli semula dah terlambat. Bro Feng, Jabatan Meteorologi baru keluarkan amaran kuning. Beberapa hari lagi hujan lebat. Jalan tanah kat kampung Shuangshu itu confirm tak boleh guna kalau hujan. Tinggal 2-3 hari ni je boleh keluar tembikai. Lepas ni, lori besar memang tak boleh masuk. Kalau air banjir, tanah jadi lembab. Perut tembikai semua penuh air. Nanti batang repot, tembikai pecah, jadi masam. Satu pun takkan selamat. Dah tu jalan tak boleh guna. Lori luar tak datang. Tembikai-tembikai elok ni dalam tanah. Kejap lagi jadi sampah. Orang-orang kampung Shuangshu itu, tembikai kat kebun semua dah masak ranom. Terutama Pak Cik Niao dengan si gemuk. Dia orang paling banyak simpan kat kebun. Jadi, hari ni mesti pergi. Lori trailer besar dah panggil ke? Dah. Bawa 4 lori kosong. Pastikan duit tunai dengan slip timbang cukup. Siapa yang sanggup angkut malam ni? Saya bayar terus malam ni. Pergi kampung Shuangshu I? Ya. Pak Cik Niao. Jual sajalah semua tembikai kat kebun Pak Cik ni. Kenapa Chen Feng bawa banyak lori hari ni? Kenapa tergesa-gesa? Nanti hujan lebat berterusan. Kulit tembikai Pak Cik ni nipis. Kalau kena hujan nanti semua pecah. Bila air bertakung, jalan putus. Lori besar tak boleh masuk. Harga mesti jatuh punya. Mana Chen Bos, berapa harga hari ni? Semua sekali 4 sen. Yang besar, yang kecil, semua saya ambil. Tak pilih-pilih, bayar tunai terus. Malam ni boleh muat. Siapa siap dulu, saya angkut dulu. Feng He, betul ke teruk macam kau cakap? Bukan nak takut-takutkan. Tapi awan dah ada atas kepala kita. Kau orang nampak tembikai ni masih elok. Sebab matahari belum terbenam. Bila hujan dah turun, tanah jadi lopak lumpur. Barang ni 1 sen pun tak bernilai. Tapi kami dengar dekat online cakap. Dekat bandar jual potong-potong mahal gila. Harga kebagi ni rendah sangatlah. Harga bandar tu, itu dah termasuk kos pengangkutan, kotak dan sewa kedai. Pak Cik Niao, pemandu dengan pekerja semua tunggu kau bagi signal. Kita boleh muat sekarang. Kalau macam tu, saya nak tengok siapa dia ni. Pandai sangat nak takut-takutkan orang. Hoh, Chen Feng rupanya. Liang ya. Kau tak live streaming jual baju kau dekat pekan. Terjun ke ladang nak hidu bau lumpur? Saya datang nak selamatkan semua orang. Pak Cik Ga. Janganlah kamu semua terpedaya dengan cakap orang. Kononnya hujan tak berhenti. Kononnya harga akan jatuh. Itu semua taktik dia. Nak beli barang kamu murah-murah. Pak Cik Ga, tengoklah bil harga ni. Satu kotak 200 deh 300 gram jual 15 Rm. Kalau kira-kira, sekilo dah dekat 30 Rm. Chen Feng bagi kamu berapa? 40 sen. 30 Rm. Fengzi, kau bagi aku 40 sen. Tapi kau jual balik untung berkali ganda. Itu untuk pasar raya dan kedai runcit. Lagi pula untuk counter premium. Saya beli semua borong dari ladang. Pak Cik Niao, ada 10,000 biji tembikai di ladang kamu. Yang boleh masuk counter macam tu tak sampai 50 biji. Yang selebihnya kamu nak jual pada siapa? Dengar tak semua? Inilah muka orang tengah tradisionis.
Kalau tembikai tak ikut kehendak dia akan cakap barang kamu tak elok. Pak Cika, sekarang ni zaman internet, tembikai kampung syuang syui kita, berkualiti tinggi macam ni, kenapa nak biarkan dia untung besar? Saya akan buat live streaming bantu petani. Dropship, satu-satu. Satu kotak 5 kati jual 39.90 Rm. Tolak kos kurier. Berapa bersih yang kamu dapat? 39.90 Rm untuk 5 kilo. Jadi sekilo 8 Rm. Betul lah. Walaupun tolak kos kurier, awak masih untung 2-3 ringgit sekilo. Tak ada masalah kan? Jauh lebih baik daripada 40 sen yang orang tu bagi. Berkali-kali ganda lagi bagus, kan? Liang ya. Awak dah kira kos ke? HMPH, kusnya cuma harga kotak J. Satu kotak cardboard beralun 5 lapis yang ditempah syas, 3.20 Rm. 2 lapis pelapik jaring anti hentakan tebal, 1.50 Rm. Pita pelekat lebar, gam, upah pekerja untuk pembungkusan. Kalau bahagi-bahagi, 1 Rm. Penghantaran tembikai melalui kurier ni barang berat. Harga perjanjian untuk produk segar. Satu pesanan paling kurang 10 Rm. Campur lagi yuran slot untuk live streaming awak tu. Potongan platform. Dan sekurang-kurangnya 15% kerugian pengangkutan. Awak suruh Pak Cik Tau hantar sendiri. Dia kena upah orang petik. Upah orang pilih, upah orang angkut ke tepi jalan. Tembikai premium. Upah orang pilih, upah orang angkut ke tepi jalan. Kalau tembikai yang dihantar pecah di tengah jalan, pelanggan minta pulangan wang. Siapa yang tanggung duit ni? Kalau lori kurier tersekat sebab hujan, tembikai jadi masam. Siapa yang tanggung kerugian ni? Saya bagi 40 sen. Sebab saya tanggung semua risiko. Lori saya yang hantar. Jalan saya yang uruskan. Kalau rosak, saya tanggung sendiri. Pak Cinyao, awak dapat wang bersih. Chan Feng, sudahlah. Tak payah nak kira pusing-pusing kau. Dengar sini semua. Jangan dengar cakap dia yang berbelit-belit tu. Saya Liang ya datang balik kampung hari ini. Memang nak bawa semua orang jadi kaya. Saya dah hubungi beberapa ketua komuniti besar Kat Pekan, dan juga ratusan ribu pengikut saya. Asalkan kita buat pembungkusan cantik-cantik. Lekatlah bil syuang syui Hongshin. Duit ni kita sendiri yang kad. Cik Liang, awak cakap betul? Betul ke satu kati boleh dapat lebih 2 ringgit? Asalkan barang elok, 2 ringgit tu baru permulaan. Lagipun, saya tak makan komisen awak. Awak cuma perlu bayar saya 20 sen yuran perkhidmatan setiap kati. Fengzi, kau tengok hal ni? Jalan yang Cik Liang bagi ni, macam lebih masuk akal pula. Pak Cik Tau, fikir betul-betul. Langit tak tunggu awak labil barang. Chan Feng, jangan asyik guna Tuhan nak takut-takutkan orang. Saya rasa awak takut. Sebab semua orang dah ada jalan baru. Awak punya 4 lori kosong tu tak dapatlah barang murah. Pergilah balik. Pak Cik Tau, ini peluang terasi awak. 40 sen, terus muat sekarang. Fengzi, Pak Cik pun tak nak kau datang penat-penat. Tapi kita ni orang kampung. Setahun suntuk harap hasil ni je. Memandangkan Cik Liang ada saluran harga tinggi. Saya rasa semua orang nak tunggu dan tengok. Betul. Kenapa nak biar keuntung besar? Kami hantar sendiri, tak payah kesibuk. Buscan jalan dululah. Nanti kalau nak makan, tembikai premium kampung syuang syui kami ni. Ingatlah tempah awal-awal. Harga bukan 40 sen lagi tak? Hahaha. Abang Feng, saya tak fahamlah. Liang Yatu tipu J. Hantar tembikai pakai kurier. Dia boleh rugi sampai mati. Dia nak apa sebenarnya? Dia bukan nak tembikai. Dia nak perhatian. Kampung tu dah siapkan barang. Dia buat live 2 hari, dapat followers, dapat komisin. Baki hutang, petani tanggung sendiri. Pak Cik Tau, mereka tak percaya saya. Dia sekarang nampak Liang Ya J. Dan harga dalam telefon tu. Bila orang dah dibawa ke tempat tinggi, dia takkan dengar bunyi retakan di bawah. Abang Feng betul-betul nak pergi ke? Kalau order ni batal, macam mana kita nak berdepan dengan gudang makanan segar di bandar tu? Pergi ke Kampung King He di daerah sebelah. Kampung King He? Tembikai sana lambat masa 2 hari. Waktu ni kalau nak tuai awal, harga mesti tinggi banyak kan? Tinggi sikit tak apa, daripada tak ada langsung. Koperasi sana ketat peraturannya. Pengarah sana tak tengok live streaming. Bos Feng, Jabatan Meteorologi baru kemas kini berita. Kampung King He belum dapat berita.
Telefon pengarah jauh dari Kampung Kinghi. 45 sen. Malam ni sebelum pukul 7, saya masuk dengan lori. Saya nak bersihkan semua. Tak boleh tinggal sebiji pun. Baiklah. Dalam perniagaan tembikai ni, yang paling berharga bukan kemanisannya, tapi kelajuan pengosongan dalam beberapa jam itu. Sebelum cuaca berubah. Hahaha. Encik Chen datang melawat. Saya ingatkan tembikai tahun ni. Kena utamakan kawan lama di kampung Zhuang Shui dulu. Dulu lain, sekarang lain. Tahun ni ikut peraturan. Pengarah Jao, kita cakap hal penting. Stok dari kampung Zhuang Shui itu saya tak ambil. Semua kuantiti sana saya alihkan ke sini. 150 tan. Encik Chen, awak nak ambil semua hasil dari kawasan tu dan bagi pada saya? Boleh ke? Boleh je. Tapi saya kena ingatkan awak, buah dari kampung Kinghi ni, harga keluar kebun kena lebih 5 sen dari kampung Zhuang Shui. Yuran pengurusan dan yuran pemunggahan saya, semuanya kira betul-betul. Saya tambah 10 sen. Tapi saya ada satu syarat. Cakaplah. Kontrak yang ketat. Grade. Tahap kemanisan. Masa penghantaran. Kalau ada satu lori tembikai tak ikut piawaian, atau tak sampai pusat pengedaran ikut masa, kau kena bayar pampasan 3 kali ganda nilai barang. Bos Chen, ini macam nak ambil nyawa saya je. Nak suruh saya tanda tangan kertas ni? Kalau kau rasa, barang kau boleh lepas piawaian, ini untung percuma untuk kau. Kalau kau rasa barang tak cukup bagus, tak payah tanda tangan. Baiklah, asalkan duit cukup. Peraturan saya di sini. Lagi ketat dari kontrak kah? Hello, Chen Feng. 30 pasaraya rantaian di daerah utara. Pesanan untuk festival buah musim panas tahun ni. Gandakan. Stok Zhuang Shui Hong kau ada lagi tak? Bos Li baru cakap dengan saya. Dia nak barang kau je. Zhuang Shui Hong dah tak ada. Lepas ni pun tak ada. Penyelarasan sumber barang. Lepas ni semua ikut piawaian Kampung Kinghi. Pembungkusan, rupa, masa pemindahan. Semua ikut piawaian ketat saya. Haha, barang yang Chen Feng bawa. Saya memang nak piawaian tu. Asalkan kau boleh jamin kualiti dan kuantiti. Nama apapun tak kisah. Meng, kunci 2 lori dulu untuk saya. Kalau laku, saya tambah lagi. Baik, kontrak saya hantar lewat sikit. Encik Chen, patutlah encik berani tarik diri macam tu je. Saluran yang encik ada ni, memang tak kurang tempat nak jual barang. Pengarah Jauh. Malam ni pukul 8, lori pertama akan masuk. Jangan risau, saya sendiri akan pantau. Abang Feng, kita dah tetapkan semua kuantiti di Kampung Kinghi. Kalau, penduduk Kampung Zhuang Shui datang merayu kita tak ada lori kosong pun. Memandangkan mereka rasa 3 RM lebih baik daripada 40 sen. Biar mereka cari 3 RM tu. Jalan tu mereka sendiri yang buka. Saya dah beri budi. Mereka nak untung. Kalau dah cakap pasal untung, kita ikutlah peraturan untung. Jom, pergi ke pusat pengedaran daerah selatan. Malam ni tak tidur. Orang berniaga memang tak boleh tidur waktu macam ni. Dengar sini semua. Setiap kota tembikai mesti ditimbang dulu, yang kurang 5 kati. Terus asingkan. Cik Liang. Kota ni dah sampai 3,000 unit. Betul kena banyak ni? Jangan risau, 3,000 unit ni senang je nak jual. Pak Cegah, kini bil bahan pembungkusan yang dah dibayar. Kota Polisterin tempahan SAS. 1 unit 4,5. Alas pelindung hentakan ni 1.20 RM1. Stiker anti palsu berwarna ada kod QR ni. Jenis sama dengan kod QR tu. 80 sen sekeping. Dengan pelekat tebal ni lagi. Satu kotak dah makan kos 50 sen. Itu belum kira kos pos lagi. Baru kota dengan pembungkus saja dah hampir 7 RM satu kotak. Itu semua supaya buat tembikai korang boleh jual harga premium.
Kalau tak dibungkus, siapa nak kenal nama Shuang Shui Hong Xin ni? Kalau tak lekat speaker, macam mana orang bandar nak tahu cerita di sebalik buah ni? Harga 40 sen yang Shan Feng tawarkan tu. Tak cukup pun nak bayar kos kotak ni je. Betul lah, dah sekali ni buat. Janganlah berkira sangat dengan modal ni. Semua tolong buat betul-betul. Pilih yang paling merah dan paling bulat deh. Tembikai premium. Kotak polisterena ni dah ditutup rapat betul. Tak risau pecah kan? Cik Liang ya dah kata, kotak jenis ni tahan tekanan. Lelaki berat 100 kilo pun pijak atas ni takkan pecah. Orang bandar ni memang cerewet. Pembungkus kita kena buat ketat macam besi. Pak Cik Ga, kena tambah lagi budget untuk trafik. Saya baru tengok, kampung sebelah pun tengah push tembikai. Kita kena beli slot keutamaan bantuan petani dekat platform tu. Tak banyak lah. Mula-mula masuk 5,000 RM dulu. Masukkan lagi 5,000 RM. Tiada trafik, tiadalah tempahan, tiada tempahan, kota polis tu jadi mangkuk tanah. Duit belum dapat. Tapi hutang keliling pinggang dah. Dah ada 100 tempahan pertama ni. Semua laku keras. Rah, 39.90 RM sekotak. 100 tempahan ni dah 4,000 RM tak? Cepat. Cepat sikit. Selagi ada tempahan. Duit sikit ni apalah sangat. Bungkus. Malam ni juga kena bungkus semua. Dah 500 kotak dah buat. Pak Cik Ga, hujan lebat sangat. Parit kat kebun dah rata. Parit dah rata? Habis semua tenggelam. Cepat. Kau keluar tembikai tu kat tempat air tak dalam sangat. Bunyi apa tu? Kenapa bunyi ringan dan rangup macam ni? Pak Cik, saya suluh dengan lampu picit ni. Tengok tembikai kat tangan Pak Cik tu. Kulit elok je ni. Kenapa kat tengah-tengah dia? Ada garisan putih timbul? Banyak air rosakan tembikai. Ni hujan lebat berterusan. Akar tembikai menyerap air dengan laju kat bawah. Air semua masuk ke isi buah ikut suluh. Isi dalam mengembang terlalu cepat. Kulit nipis tak dapat tahan. Tekanan tinggi sangat, sampai dewa pun tak dapat selamatkan. Jangan sentuh, semuanya meletup. Sentuh sikit pun retak. Cepat. Kangkat 500 kotak. Yang dah siap bungkus semalam. Dah siap ke belum? Hujan lebat sangat. Kalau tak jalan sekarang, jalan ni rosak nanti. Dah siap. Dah siap. Tutup pintu. Tolak kereta. Cepat tolak kereta. Satu, dua, tiga, tolak. Tayar belakang masih tergelincir dalam rumput. Rumput dah terpercik kat nuka liangnya. Tayar tak lepas. Belakang kereta tergelincir. Tayar belakang kanan dah terperosok dalam parit. Bahagian bawah kereta dah sangkut. Panggil trak tundale. Trak tunda. Siapa nak masuk masa hujan macam ni? Kereta ni semua tempahan segera. Kalau tunggu trak tunda datang, semua dah terlambat. Nak kalut pun tak guna. Faham tak hukum fizik? Kereta berat, jalan licin. Memang tak boleh jalan. Hujan makin lebat. Lori dah mati enjin, jalan dah sangkut. Trak tunda tak boleh masuk. Tembikai tak boleh keluar. Habis semua. Jangan peduli dah tembikai busuk kat ladang tu. Keluar semua. Cik Liang, kereta dah terperangkap dalam lumpur. Pesanan tak dapat dihantar. Ni pun tak risau lagi? Pesanan kecil kita ketepikan dulu. Saya baru saja hubungi Kak Tian dari Kesatuan Sekerja Kilang Elektrik Pekan.
Tahun ni mereka nak bagi hadiah musim panas. Nak tempah 3,000 kotak tembikai. Harga tetap 45 RM sekotak. Bayaran dibuat bila barang sampai. 3,000 kotak? Itu bukan lebih 100,000 ke? Betul. 135,000 RM. Kapten, akan sampai di pintu masuk kampung kita 10 minit lagi untuk periksa barang. Pak Cegah, tembikai premium yang awak pilih. Yang tak ada retatu. Susun semua kad depan. Buka kotak pembungkusan. Biar dia tengok barang sebenar. Bertenang, semua bertenang. Kalau tempahan ni jadi, 2 kos pembungkusan kita sebelum ni, semua dapat balik sekaligus. Kak Tian, hujan-hujan macam ni pun Kak Tian sanggup datang sendiri. Rupa pares oksi, berat pun cukup. Cik Liang, untuk 3,000 unit hadiah ni, kami minta sebelum pukul 4 petang esok. Semua dihantar guna lori kontena sejuk beku ke pintu selatan kawasan perumahan pekerja. Tembikai ni boleh jamin tak ada kerosakan langsung, kan? Boleh jamin. Kotak kami tebal. Ada jarum anti hentakan lagi. Kap Tian, jadi pasal harga tu kita. Macam yang dah cakap dalam telefon, harga tiada masalah. Tapi sekarang saya kena semak dulu pendaftaran dan kelayakan korang. Yang dari koperasi korang, lesen perniagaan yang asal, salinan IC pengarah. Bagi dekat saya nak ambil gambar. Kapten, kita ni memang nak bantu petani je. Jualan direct dari pekebun kecil. Saya ni host. Semua orang kumpul tembikai. Bagi kak saya untuk dijual. Kami tak ada lesen koperasi. Tak ada lesen. Habis tu macam mana korang nak keluarkan invoice cukai nilai tambah? Boleh pergi lembaga hasil buat invoice bercukai sendiri je. Atau bagi risit biasa je lah. Jap jari pun boleh, kan? Tak boleh. 3,000 kotak ni dus awam. Lebih 100,000 nilainya. Untuk tuntutan kewangan, mesti ada 13%. Invoice cukai nilai tambah yang khusus. Lagipun, dengan risit yang dicari sendiri ni, kalau berlaku insiden keselamatan makanan, kami tak tahu nak cari siapa untuk bertanggungjawab. Ketua tak mungkin akan tanda tangan benda ni. Kami boleh tulis surat jaminan. Surat jaminan tak akan lepas sistem jabatan audit. Pasal invoice ni, esok saya pergi pekan cari syarikat. Untuk gantung nama dan buat invoice bagi pihak Puan. Puan tengoklah, tembikai ini bagus sangat. Takkanlah nak disekat sebab sekeping kertas je. Mana laporan ujian hasil pertanian? Tembikai ni untuk semua orang makan. Kamu ni bukan koperasi pun. Ada tak laporan ujian dari Jabatan Daerah bulan lepas? Sijil ujian sisa racun perosak yang dikeluarkan? Kami jual online tak perlu semua ni. Netizen percaya kami jual produk organik. Kalau kamu jual satu pesanan online, itu antara kamu dengan netizen, suka sama suka. Saya beli 3,000 pesanan. Ini pembelian korporat. Kalau netizen sakit perut, paling teruk pun dapat ulasan negatif. Kalau penghuni coworkers ada masalah kesihatan, saya sebagai pegawai kesatuan sekerja kena masuk penjara. Kak Tian, tolonglah pertimbangkan lagi. Harga saya boleh turunkan RM2 lagi. Satu kotak 43 RM. Keuntungan berpuluh-ribu ni. Takkan nak lepaskan macam tu je? Kamu tak faham lagi ke? Ini bukan pasar nak tawar-menawar. Kamu tak ada akan korporat rasmi. Tak ada 3 sijil. Tak ada risi pembelian baja. Lagi-lagi tak ada deposit 100,000 RM. Untuk menanggung kerugian buah rosak. Tembikai di tangan kamu tu. Hanya boleh dijual tepi jalan Iko Kilo sebagai hasil pertanian. Tak boleh jadi produk berjenama yang patut piawaian pembelian. Yang kurang bukan tembikai tu, tapi prosedur main-main kamu ni. Pesanan 135,000 tu. Hilang macam tu je. Pak Cik Gah, tengoklah kelembapan dalam bangsal ni tinggi sangat. Tembikai dah berkuap. Rosa, liang pernafasan tembikai tersumbat. Dah tak rangup dan keras. Cik Yang, bel dah selesai ke? Duit kotak kertas kami ni, duit jaring anti hentakan. Masih berhutang dengan kilang pembungkusan di pekan. Ini sebelum hujan lebat hari ni. Saya suruh Pekan bergegas. Hantar 100 pesanan ni. Korang tengoklah. Kenapa boleh pecah ni? Masa kami bungkus, elok je. Sebab kelak air lah. Aku berniaga di tempat lain. Sarung kotak je boleh hantar.
Siapa tahu tembikai busuk ni kena air hujan. Boleh pecah di jalan? Cik Liang, duit ni kami tak nak lah. Cik Liang, duit ni kami tak nak. Duit deposito, duit kotak dan kos penghantaran yang kami dah laporkan. Bolehlah pulangkan, kan? Nah. Harga jualan setiap pesanan 39.90 Rm. Kos penghantaran kurir mengikut perjanjian 18 Rm. Ini dikira barang berat. Tak boleh kurang. Kota polisterin, jarang anti-hentakan. Pelekat warna 7 Rm. Yuran perkhidmatan teknikal dipotong platform 2 Rm. Sebelum ni setiap rumah berkongsi. Kos pengiklanan promosi 5 Rm. Tolak semua ni. Satu kotak tembikai kalau selamat sampai. Awak untung bersih 7.90 Rm. 7.90 Rm pun jadi. 100 kotak pun dapat lebih 700 Rm. Itu kalau tak rosak. Sekarang, kadar kerosakan stok ni 45%. Ikut perjanjian bantuan platform, buah yang rosak mesti bayar balik penuh. Lagipun, sebab kita tak ada rantaian sejuk, platform anggap pembungkusan kita tak ikut peraturan. Setiap pesanan kena denda tambahan 10 Rm. Kena bagi pampasan 5 Rm kepada pelanggan lagi. Tengoklah sendiri. Apa ni tulisan merah gelap ni? Jumlah bayaran balik dijangka. Kenapa ada tanda tolak kad depan? Negatif. Kami dah kerja siang malam tak henti. Kena bayar balik platform 12,000 Rm pula. Untuk label kotak-kotak ni, 20,000 Rm duit koperasi. Dah bayar awal. Itu duit pencen yang seluruh kampung kami kumpul. Mesti boleh dapat balik, kan? Wang pendahuluan dah dibayar kepada kilang pembungkusan dan syarikat logistik. Barang mereka dah hantar. Tenaga pun dah guna. Mana nak dapat balik duit? Pak Cegah, saya dah cakap dulu. Berniaga ada risiko. Siapa sangka? Masa petir tembikai. Ada air melekat. Siapa sangka hujan ni sampai jalan pun putus? Hujan dah berhenti akhirnya. Tapi matahari terik ni lagi teruk. Lawang, kedah sampai. Tembikai ni dah terlebih masak. Terlalu banyak air hujan. Dalamnya semua dah lembik. Ada lagi yang elok? Yang dalam tu baru sempat diselamatkan. Belum pecah lagi. Pak Cik Gau, jangan tipu diri sendirilah. Cuaca macam ni, kelembapan macam ni. Tembikai ni kalau dah putus dari tangkai, takkan tahan lebih 24 jam. Cuba tengok tangkai ni, semua dah hitam. Bagilah harga. 1 kupang, bayar tunai. 1 kupang, bayar tunai. Berapa? 1 kupang? 2 hari lepas Chen Feng datang bagi 4 kupang tu. Cik Liang jual 39.90 Rm sekotak dekat online. Itu 2 hari lepas. Liangnya tu jual barang K. Dia tu menipu orang J. Sekarang ni, semua kilang pemprosesan di Pekan. Depan pintu dah beratur lori besar. Banyak sangat buah pecah lepas hujan. Kilang-kilang tu sekarang dah tak perlukan barang ni pun. 1 kupang? Modal baja pun tak balik modal. Lawang. Kau tengoklah kita dah kenal. Bertahun-tahun ni. Bagilah 2 kupang. 2 kupang, aku terus suruh kau muat lori. 2 kupang. Pak Cik Gau, kau belum faham lagi keadaan pasaran ni. Pasar raya besar di bandar. Sekarang semua ambil dari kampung King Hir. Tembikai rumah hijau yang premium. Mereka ada rantaian sejuk. Kulit tembikai kering. Barang yang kau kutip dari ladang ni hanya boleh buat jos. Kena cepat-cepat jual sebelum busuk. 1 sen pun kau nak beli apa? Kami simpan buat makan babi pun tak bagi kau. Kalau macam tu, kau bagi babi makanlah. Babi sekarang lagi berharga dari tembikai kau ni. Babi makan tembikai masa macam ni pun cirit-birit nanti. Lepas tu, bila matahari terik lepas hujan. Bamasam busuk ni tak boleh tutup dah. Kau tengoklah beberapa penduduk kampung tu. Sedang buang tembikai yang pecah dalam lumpur. Ke atas batas. Tunggu. Jual. Jual. Asalkan tak busuk sangat. Boleh angkut semua. Tapi aku nak jelaskan. Aku cuma beli yang tak masam. Walaupun ada sikit kesan air pun tak nak. Upah pekerja kau tanggung sendiri. Aku tak bawa pekerja angkut barang. Cepatlah, pilih yang elok-elok, masukkan dalam lori. Setiap kali bunyi, hati aku pun rasa sakit. Pak Cik Gau, janganlah salahkan harga aku rendah. Harga ni untuk hantar ke kilang Jos, buat pulpa. Kalau kau tak jual,
Esok bila bau busuk dah merebak. 1 sen pun tak ada orang nak beli. Buka semua lampu baru. Dah lama buka, Abang Feng. Tanah terang macam disalut embun. Ini lagi sedap dari bau busuk bendang. Ini lagi sedap dari bau busuk bendang, kan? Ini lagi sedap dari bau busuk bendang. Bunyi enjin dari mana pula ni? Hei, Pak Ceda. Kenapa naik motor roda 3? Apa hal, Pak Ceda? Saya pilih tembikar yang elok ni. Cuba tengok, boleh terima tak? Haba dari bendang masih terperangkap dalam ni. Tak masuk bilik sejuk lagi. Tak buat prapenyejukan. Pak Cediao, ni orang panggil tembikai panas hati. Ada kesan lumpur. Ada air lagi. Tembikai macam ni masuk stor saya. 2 jam je boleh busukkan 1 bakul. Saya lap sekarang. Tak payah lap dah. Tembikai ni dah keluar air. Isinya dah jadi lembek. Ini luka dalaman sebab petik paksa lepas ribut. Pak Cediao, stok macam ni, nak letak di zon buangan saya pun tak layak. Feng Vi. Bos Chen, tolonglah anggap selamatkan nyawa Pak Cik. Orang kilang pembungkusan. Baru datang ke kampung bawa nota hutang. Saya tak minta 40 sen, 20 sen pun tak. Bos bagi je lah harga untuk 1 motor roda 3 ni. Asalkan cukup untuk bayar tuntutan hutang kilang pembungkusan hari ni. Daci, pergi ambil perjanjian saya tu. Sign sinilah. 1 lori 3 roda ni, saya borong. 1 ringgit sekilo. 1 ringgit? Kau bagi 1 ringgit je? Jangan seronok awal-awal lah. Yang 1 ringgit ni, bukan nak beli 1 lori tembikai rosak kau ni. Tapi nak beli hub eksklusif kau lepas ni. Pembekal tunggal selama 5 tahun. Mulai tahun depan. Semua ladang tembikai kampung Shuang Shui. Bila nak semai benih, guna baja apa dan bila nak bagi. Bila nak pasang plastik mulsa. Semua kena ikut arahan juru teknik saya. Masa menuai pun, saya yang tentukan. Kalau korang jual dekat orang lain secara sulit, 1 biji pun, kerugian akibat langgar kontrak ni, mesti bayar pampasan ikut standard Undang-Undang Perniagaan. Maksudnya kalau harga tengah tinggi, kami pun tak boleh jual sendiri ke? Boleh, silakan jual. Asalkan korang mampu bayar denda langgar kontrak tu. Pak Cediao, awak yang mula sign perjanjian ni dulu. Penduduk yang ikut prosedur ni semua boleh sign. Yang suka ambil kesempatan, gudang sejuk saya takkan terima selamanya. Kalau kami ikut syarat awak ni untuk tanam, macam mana kalau lepas ni awak tak nak ambil lagi? Sebab tu saya ikat kontrak 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ni, saya akan beli ikut harga jaminan pasaran. Selagi barang ikut standard, saya tak pernah berhutang. Tapi ada satu syarat. Kalau kau berani main-main lagi macam tahun ni, dengan saya akan umumkan di seluruh daerah. Had kredit kau. Nanti, sampai tak besi buruk pun, takkan masuk kampung kau. Dah tanda tangan. Feng He. Pak Cik masih tak faham. Dah kalau tembikai ni dah masam, kau nak buat apa dengan dia? Kau beli pun rugi juga, kan? Tembikai macam ni tak boleh masuk gudang. Saya akan terus suruh orang hantar ke kilang kimia untuk buat bahan asas penapaian. Kos pelupusan sampah lebih 100 yuan 1 tan. Saya tanggung sendiri. Feng Zi, Pak Cik memang salah. Dulu Pak Cik rasa kau ambil untung banyak sangat dari kami. Tapi sekarang tengok. Kalau tak ada untung tu, kami nak hidup pun susah. Daci, bagi Pak Cik dia 1,000 yuan tunai. Sebagai bayaran pendahuluan untuk kerjasama. Pak Cik dia, ingat. Lepas ni, bisnes tetap bisnes. Jangan campur perasaan. Telefon bos kilang pembungkusan. Baki hutang kampung Shuang Shui, saya dah bayarkan dulu. Tapi kena beritahu orang kampung. Duit ni bukan bagi free J. Semua akan ditolak daripada dana kerjasama mereka untuk 5 tahun akan datang. Saya cuma uruskan ikut peraturan perniagaan. Tolong selesaikan masalah hutang lapuk mereka. Untuk deposit logistik dan yuran trafik. Yang liang ya tipu mereka. Biar mereka sendiri ambil tindakan undang-undang. Uruskan dengan liang ya. Baik, Abang Feng. Kalau kemanisan bawah 10 ni, memang tak jadi. Bos lidah buat bayaran. Harga belian untuk hasil musim luruh akan naik 5 sen.
Ambil satu barisan. Dia beli bukan tembikai, tapi ketenangan. 5 sen ni adalah deposit untuk dia tidur nyenyak setiap malam. Kenak lari mana? Semua order kau yang 39.90 RM sudah dibatalkan. Kami dah dahulukan berpuluh-ribu duit logistik. Duit kotak. Keingat senang-senang je nak lari? Saya tak ada duit. Akang platform dah kena sekat terus. Semua wang cagaran dah kena bayar pempasan. Tembikai pelanggan semua dah rosak. Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit. Ganti dengan barang. Saya dah tanya polis. Mereka kata, ni namanya pecah kontrak dan iklan palsu. Kenak declare bankrupt dan lari macam tu je? Tak boleh. Saya bayar pempasan. Saya tak mampu bayar balik hutang ni. Saya kerja kat ladang ni gantung hutang je. Tolong jangan saman saya. Chen Feng. Nasib baik awak tolong selesaikan hutang buru tu hari tu. 2 biji tembikai ni je yang terselamat. Yang paling manis, bagi awak rasa. Daci, ambil probe tu. Brix 12, tinggi sangat tu. Potong makan je, tak ada masalah. Memang kami sendiri yang silap percaturan. Chen Feng. Semua orang kampung dah setuju kontrak 5 tahun tu. Nanti tahun depan, bila masa nak mula tanam, nak beli baja apapun, kami ikut arahan awak. Ikut prosedur standard je. Selagi berat tu melepasi piawaian, bayaran tak akan ditangguh. Ada cacat celah pun, saya tak ambil kisah. 2 minggu lepas, dorang kutuk kita sedodara. Sekarang dah tunduk pula. Bertani ni bukan bergantung pada nasib. Bukan juga percaya janji manis influencer. Biza harga beberapa sen ni, yang dibayar tu untuk sistem logistik moden. Kawalan kualiti saintifik dan semangat kontrak. Saya bukan penipu hisap darah. Bukan juga orang suci nak tolong sesiapa. Saya cuma membawa semua orang masuk ke dalam sistem perniagaan moden. Bisnes ni tak pernah kira harga pasaran tinggi mana. Tapi siapa boleh baca perubahan cuaca dengan tepat? Tahan risiko kerosakan sepenuhnya dan hantar barang dalam keadaan baik sampai ke bandar.